Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan sambung bab 11, tajuk 11.6 simetri putaran. Jadi cikgu minta semua untuk buka buku teks muka surat 234. Okey, cikgu akan mulakan tajuk 11.6 simetri putaran muka surat 234. Okey, apa itu simetri putaran? Suatu bentuk mempunyai simetri putaran jika bentuk tersebut tidak berubah selepas putaran walaupun kurang dari satu putaran. Okey, kita tahu putaran itu bermaksud, okey, sekiranya awak ada satu titik, contohnya ini adalah satu titik, kemudian ini pusat dia. So, apabila titik ini diputarkan sama ada 90, 180 atau 270 darjah, itu adalah maksud putaran. Tetapi simetri putaran sekiranya titik ini ataupun bentuk ini dengan pusatnya di tengah-tengah, dia diputarkan kurang daripada satu putaran, bentuknya masih sama. Okey, apa maksud dia? Kita tengok contoh yang diberi. Okey, seperti contoh poligon segitiga ini ada 3 sisi dan pusatnya berada di tengah-tengah. Ini adalah pusat dia. Pusat D. Okey. So sekarang ni poligon ini akan digerakkan, akan diputarkan sama ada lawan jam ataupun arah jam. Okey, kita putarkan dia dulu lawan arah jam. Apabila dia diputarkan, awak tengok gambar rajah yang berwarna hijau itu adalah image bagi objek warna pink. So kita putarkan lagi. Okey, apabila kita putarkan sebanyak 120 darjah, bentuk yang berputar tadi, hijau tadi akan kembali ke bentuk asal. Okey, kita putar sekali lagi. Sama juga dia akan kembali ke bentuk yang asal dan akhir sekali pada 360 darjah dia akan berputar ke tempat yang sama seperti asal. Jadi itu kita panggil sebagai bentuk ini mempunyai simetri putaran. Okey, berbalik semula pada buku teks. So dia nyatakan di sini simetri merupakan padanan tepat dari segi saiz dan bentuk antara satu bahagian atau sisi suatu arah atau objek. Bagi simetri putaran, bentuk atau imej yang diputarkan kurang daripada 360 darjah, maksudnya satu pusingan lengkap, pada satu titik tetap bentuknya masih kelihatan sama. Jadi seperti gambar rajah yang ditunjukkan, sekiranya awak ada poligon ABC, awak putarkan dan letakkan A pada titik B, rupanya tetap sama. Dia akan jadi segitiga yang sama. Begitu juga kalau awak ubah, awak putarkan lagi daripada titik ini B ke C, juga akan membentuk segitiga yang sama. Jadi kita panggil bentuk ini mempunyai simetri putaran. Okey. Seterusnya muka surat 235. Okey, kita tengok contoh 27. Kenal pasti objek berikut yang manakah mempunyai simetri putaran. Okey, contoh yang pertama logo emas. Okey, logo emas ni adakah dia mempunyai simetri putaran? Tidak. Okey, kalau awak putarkan dia arah jam ataupun lawan jam, dia tidak boleh kembali kepada bentuk yang sama seperti asal. Okey, untuk soalan B, untuk simbol ini adakah dia mempunyai simetri putaran? Jawapannya ialah ya. Kenapa? Apabila awak putarkan dia mengikut arah jam ataupun lawan jam, dia boleh berubah kepada bentuk asal. Okey, soalan C, adakah objek ini mempunyai simetri putaran? Jawapannya ialah tidak. Okey, kerana bentuk ini kalau putarkan dia ikut arah jam ataupun lawan jam, dia tetap tidak boleh berubah kepada bentuk asal.
Okay, seterusnya ialah 11.6.2 peringkat simetri putaran bagi objek. Okay, kita terus tengok contoh yang diberi. Okay, sebelum tu kita kena fahamkan dulu gambar rajah ini. Okay, gambar rajah ini ialah sebuah segi empat sama dan juga sebuah poligon sama sisi. Okay, yang bergaris garis putus-putus ini ialah dia punya paksi simetri. Okay, simetri maksudnya belah kiri dan belah kanan garisan adalah sama. Okay, so maksud di sini bagi garisan HI, sebelah kiri HI adalah sama dengan sebelah kanan HI. Untuk garisan JK, sebelah atas JK sama dengan sebelah bawah. Okay. Atau contoh lain, paksi simetri ni ialah bila kita lipat objek tu, belah kanan dan belah kiri adalah sama. Okay, itu adalah maksud garis lurus, garis putus-putus ini. Okay, sekarang kita akan putarkan image objek ini. Okay, kita akan putarkan objek ini dan awak akan lihat image-nya akan berubah dan menjadi bentuk objek asal balik. Okay, so putarkan dia. Itu adalah putaran yang pertama. Okay, putaran pertama yang menghasilkan objek yang sama. Okay. Kemudian putaran kedua, putaran ketiga dan putaran keempat. Okay, so 4 kali putaran. Kita tengok pula yang sebelah kanan. Okay, so 1 putaran, putaran kedua dan putaran ketiga. So 3 kali putaran. Apa kaitan putaran dengan paksi simetri? Okay, bilangan paksi simetri bagi poligon yang pertama ialah sebanyak 1, 2, 3 dan 4. Okay, 4. Manakala paksi simetri bagi poligon segitiga ini 1, 2, 3. Okay, 3. Dan berapa pula bilangan paksi putaran yang kita jumpa tadi? Untuk yang 4 segi ni ialah 4 dan untuk yang segitiga ialah sebanyak 3. Jadi apa kaitan di antara paksi simetri dengan bilangan putaran tadi? Kita tengok balik buku teks. Okay, peringkat simetri putaran ialah bilangan kali suatu bentuk menepati dirinya sendiri dalam satu putaran lengkap. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Okay. Bilangan paksi simetri adalah sama dengan peringkat simetri putaran. Jadi sekiranya awak diberi soalan untuk menyatakan berapakah peringkat simetri putaran untuk sesuatu objek, awak boleh cari dengan cara mencari bilangan paksi simetri. Okey, kita tengok soalan muka surat 236. Jom cuba 11.6 soalan nombor 2. Okey, tentukan peringkat simetri putaran bagi objek yang berikut. Pertama, kita kena tentukan dia ada simetri putaran ataupun tidak. Okey, soalan nombor 2A. Adakah objek ini mempunyai simetri putaran? Adakah apabila ia diputarkan, ia boleh menjadi gambar yang sama seperti ini? Okey, jawapannya tiada. Tulis je tiada. Okey. B. Tentukan peringkat simetri putaran bagi objek B. Okey. Ada tak bolehkah objek B diputarkan dan menjadi bentuk yang sama seperti asal? Okey, jawapannya boleh. Kalau dia diputarkan
mengikut arah jam ataupun lawan jam, sama je, dia boleh dapat bentuk yang sama. Okey, berapa peringkat? Kita tahu tadi bilangan peringkat simetri putaran adalah sama dengan bilangan simetri, paksi simetri. Jadi kita hanya perlu cari dia punya paksi simetri. Dalam kes ini, yang pertama ialah di tengah-tengah. Okey, di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama. Kemudian di tengah-tengah yang membahagikan atas dan bawah juga adalah paksi simetri. So, berapa paksi simetri? Ada 1, 2. Maka jawapan peringkat simetri putaran ialah 2. Okey, C. Berapakah peringkat simetri putaran bagi objek C? So, langkah yang sama, kita cari dia punya paksi simetri. Okey, yang pertama di tengah-tengah. Okey, sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama. Kemudian di tengah-tengah yang membahagi atas dan bawah juga adalah sama. Seterusnya, ada tak lain? Okey, di sini. Ini juga adalah paksi simetri dia. Dan ini. Okey, jadi berapa banyak paksi simetri dia? 1, 2, 3, 4. So, 4 paksi simetri, maka 4 peringkat simetri putaran. So, jawapannya 4. Okey, untuk soalan D, okey, berapakah peringkat simetri putaran untuk D? So, kita cari dulu dia punya paksi simetri. Okey, boleh tak dia dibahagi di tengah-tengah sini? Adakah atas dan bawah adalah sama? Tidak. Adakah dia dibahagi di sini? Tidak. Okey, dia dibahagi di tengah-tengah sahaja, di mana di sebelah kiri adalah sama dengan di sebelah kanan. So, berapakah paksi simetri dia? Hanya 1 sahaja. So, peringkat simetri putaran dia ialah 1. Itu adalah cara untuk menjawab peringkat simetri putaran. Awak hanya perlu tahu paksi simetri dan awak boleh tentukan berapa bilangan peringkat simetri putaran. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.